Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kamu akan belajar isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, hari ini ialah bab terakhir untuk bab 6. Jadi minggu depan kita akan masuk bab baru, bab 7. Okey, jadi kamu semua ada 11 bab. 13 bab yang kamu akan belajar. Jadi kita baru sampai separuh pun tak sampai lagi. Okey. So jadi hari ni isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, kalau kamu tengok ni jadual yang kemarin. Kan cikgu kata jadual ni digunakan untuk luas permukaan dan isi padu. Okey. So cikgu jadual ni kamu tak payah salin lah untuk hari ni. Sekali sudah untuk yang kemarin. Okey, so jadi ni prisma, formula dia ialah luas skala terentas darat dengan tinggi. Piramid 1/3 darat luas tapak darat tinggi. Silinder pi j kuasa 2t. Kon 1/3 pi j kuasa 2t. Sfera 4/3 pi j kuasa 3. Okey, kita nampak formula ni kamu kena tahu guna. Dalam periksa memang akan diberi, jangan bimbang. Okey, setakatlah ni kamu kena tahu cara penggunaannya. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, ini adalah contoh untuk apa? Untuk prisma tegak. Okey. Prisma tegak ni formula dia ialah luas skala terentas darat dengan tinggi. Okey. Luas skala terentas selalunya nampak saya dia cakap. Tapi kalau kat sini luas skala terentas ialah yang muka dia depan. Kalau dia muka dia memang akan cakap lah selalunya. Tapi jadi kalau ikut sini ialah luas skala terentas dia ialah segitiga ni. Jadi segitiga ni kamu kena guna formula 1/2 darat tapak darat tinggi. Jadi formula segitiga dia adalah 1/2, tapak dia 8, tinggi dia 3. Kenapa dia tak ambil 5? Tinggi ni cikgu kata tak boleh ambil, kalau tinggi kita tak boleh ambil yang condong. Jadi kalau cikgu lukis balik segitiga tu macam ni. Ni 8. So tinggi ni 5. Okey. So kalau tinggi kita kena ambil yang tegak. Jadi kalau kita ambil yang tegak, kita boleh dapat 2, sini 4, sini 4. Jadi kalau cikgu lukis lagi semula supaya senang, kamu kena guna teorem Pythagoras. Okey, bila sini 4, sini 5. Okey, ingat teorem Pythagoras, formula dia 3, 4, 5. Satu lagi 5, 12, 13. Ini kita tak boleh pakai. Sebabnya, okey, cikgu dah ajak dah ni hypotenuse ni sudut 90. Pertentangan dia ialah hypotenuse. Jadi 5 dengan 13 ni hypotenuse. Jadi kamu nak guna yang mana satu sebenarnya sekarang? Nak guna yang formula ni atau formula yang 5, 12, 13? Jadi lebih sesuai pakai formula ni sebab kita hypotenuse kita 5. So sisi yang satu lagi ialah 3 dan 4. Sisi 4 ada. So jadi sini 3. Dapatlah tinggi dia adalah 3. Tinggi ni untuk prisma ni ialah selalunya orang panggil tinggi ni tebal. Cikgu suka panggil tinggi tebal. Okey, so darab yang 12. Tekan kalkulator dapatlah jawapan ni. So jadi penggunaan teorem Pythagoras ni jangan dianggap pandai remeh. Sebabnya kamu nak guna banyak untuk segitiga, untuk banyak, untuk bulatan, macam-macam lagi. Okey, so kita pergi pada isi padu silinder tegak. Silinder ni silinder. Contoh dalam kehidupan seharian ialah tisu gulung tandas. Okey. So jadi isi padu silinder formula dia luas skala terentas darat tinggi. Okey, formula dia adalah 4 pi j kuasa 2t. Okey, so jadi masukkan formula pi 20/27 j jejari. Okey, kalau dia buat kat sini diameter dia 7. Jadi jejari dia 7 bagi 2 dapat 3.5. Jadi jejari dia kuasa 2, jadi 3.5 ialah jari. Kalau kuasa 2 maksudnya darat 2 kali 3.5 tu. Tinggi tu ialah ni tinggi dia. Okey, 12. Tekan kalkulator dapat 462. Okey, seterusnya ialah isi padu kon tegak. Okey, formula dia ialah 1/3 pi j kuasa 2t. Kalau dalam jadual tadi memang formula dia yang macam tu.
Okey, jadi kalau satu kita tengok formula yang dia bagi kat sini 1/3 kali dengan luas tapak kali tinggi. Okey. So luas tapak memang bulatan pi j kuasa 2, tinggi tu T. Okey, sekarang kita masukkan nilai iaitu 1/3 darab pi. Pi tu 22.7 darab j jejari dia. Okey, kamu tengok kat sini. 7 ni dia buat daripada pusat bulatan sampai sini. Jadi 7 lah jejari dia. Kalau dia buat daripada ujung ni sampai ujung ni, jadi diameter dia 14. Okey. So kat sini dia buat daripada pusat ke ujung ni 7. Jadi maksudnya jejari dia 7. Jadi 7 J kuasa 2 jadi 7 kali 7. T ni tinggi di 12. Tekan kalkulator dapat jawapan. Selesai. Okey, kita tengok piramid tegak. Piramid tegak. Formula dia 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, so 1/3 darab luas tapak. Cuba tengok ni. Tapak dia segi 4 sama. Siapa cikgu kata segi 4 sama? Sebabnya dia ada tanda ni. Dia tulis 4 cm, dia tanda calit ni, sekali calit. Jadi maksudnya 4 cm, sini pun 4 cm. Jadi 1/3 darab luas tapak 4 kali 4 kan? Darab tinggi. Tinggi ni pun kena ambil tegak. Dia tak boleh tinggi condong ni. Condong. Yang condong ni tak boleh. So dia mesti ambil tegak. Tegak ni pun daripada V ke sini. Tapi dia dah habaq dah lukis siap-siap kat kamu ni. So bermaksud tinggi dia 3. Tekan kalkulator dapatlah jawapan. Jangan lupa isi padu mesti 3 dia punya atas dia. Kalau cm 2 maksudnya untuk luas. cm 3 tu isi padu. Okey. So seterusnya ialah sfera. Sfera formula dia ialah 4/3 pi j kuasa 3. Jadi kita masukkanlah formula. Okey, sebelum tu kita tengok jejari kita berapa? 7. Jadi 4/3 darab pi 22/7 darab jejari kita 7. 7 kali 7 kali 3 sebabnya j kuasa 3. Tekan kalkulator. Jawapan dia 1437.33 cm kuasa 3. Okey, tengok satu lagi contoh. Hemisfera. Okey, apa beza hemisfera dengan sfera? Perkataan dia sfera juga kan? Ni sfera ni dia macam bola penuh. Kalau hemi ni separuh. Okey, tengok cikgu ulang. Sfera penuh ni macam bumi. Hemi tu maksudnya separuh saja. Okey, so dia suruh cari isi padu hemisfera. Jadi ini adalah formula sfera. Lepas tu sebabkan separuh kita letaklah 1/2 kat depan. Okey. So dapatlah 2/3 pi j kuasa 3. Sekarang masukkan nilai. Okey, ni color purple ni. Jadi dia 5 cm. Jejari dia 5. Jadi 2/3 darab pi 22/7 darab jejari kita 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Jadi kalau kamu tak mau tulis cm ni pun tak apa, tak ada masalah. Jadi 261.90 cm kuasa 3 sebab isi padu. Okey, yang terakhir. Okey. Selalunya dalam periksa dia tak ada bagi yang macam yang sebelum-sebelum ni, simple-simple ni. Dia selalunya dia gabung sekali. So kalau dia gabung sekali, yang atas ni bentuk dia apa? Bentuk dia cone. Bawah ni ialah silinder. Selalu dalam periksa dia gabung dua macam ni. Okey, jadi kita baca soalan. Salim merupakan pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrimnya di dalam bekas seperti raja di bawah. Jika dia menetapkan sasaran menjual 1000 bekas sebulan, berapa liter aiskrim yang diperlukan untuk dalam tempoh sebulan? Bundakan kepada jawapan liter terhampir. Okey, lah ni dia pengusaha aiskrim. Jadi dia nak jual aiskrim seperti raja di bawah. Dia menetapkan sasaran menjual 1000 bekas sebulan. 1000 bekas ya. Okey, tengok ayat dia akan jual aiskrim bentuk ni. Pakcik tu.
Okey, Cik Salim tu. Jadi dia nak jual 10,000 sebulan. Okey, jadi secara dia nak berapa liter aiskrim yang dia perlu guna untuk sebulan. Jadi lah ni, kalau kamu tak tahu, kamu buat macam ni. Mula-mula kamu kira silinder. Lepas tu kamu kira kon. Kira satu-satu. Okey. Silinder pai J02 pai 22.7 darat dengan jari. Okey, kamu tengok ni. Ni silinder kan? Kalau dia buat macam ni, dia ialah diameter. Jadi diameter sama dengan 5. Jari ialah ambil daripada diameter ni bahagi 2. Dapatlah 2.5. J02 jadi 2.5 kali 2.5. Tinggi kita apa ni? Silinder ni 6. Berat 6. Tekan kalkulator dapat jumlah ni. Okey, kon pula formula dia yang ni. So jadi 1/3 pai 20.7 darat jari mestilah sama kan. Jadi 2.5 kali 2.5 sebab J02 tinggi kita kon ni dia tulis 4. Jadi darat 4. Tekan kalkulator 26.19. Okey, kemudian bila nak jual aiskrim, maksudnya kita mesti tahu isi padu aiskrim bubur dalam ni. Jadi kamu campurlah silinder dengan kon. Campur silinder dengan kon. Dapatlah 14.05. Okey, untuk pengetahuan kamu, ni untuk kita kira ni untuk satu. Tapi Cik Salim jual untuk 10,000. Jadi kita darat dengan 10,000. Kita darat 10,000, dapatlah nilai ni. Okey. Okey, kalau kamu perasan, dia nak berbundakan jawapan kepada liter. Kita cm kuasa 3. Jadi, apa yang patut kamu tahu? 1 liter bersamaan 1000 cm padu. Jadi, kita ada berapa ni? Jadi, unit dia cm padu. Jadi, ambil 1440 bagi dengan 1000. Kita dapatlah liter. Ubah titik berapa? 1, 2, 3. Jadi dia nak kepada liter yang, tengok soalan tadi balik, nak liter yang terhampir. Jadi 1440.5 liter. Niat belakang tak payahlah sebab kita bundarkan. Okey, itu saja untuk hari ni. Sila.